Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 11 Ramadan 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41, juzuk yang ke-24. Surah 41, juzuk yang ke-24. Sambungan pelajaran kita dalam ayat 19 sehingga 24, insya-Allah. 19 hingga 24. Tajuk yang kita akan perbincangkan ini iaitulah tentang keadaan orang kafir dalam neraka. Puak-puak dia duk mengamuk, duk marah. Tangan, kaki, mata, kulit semua menjadi saksi bahawa mereka syirik pada Allah Azza wa Jalla di atas dunia dulu. Marah dia. Apa kamu ni bercakap? Kulit dia kata, antaqanallah. Bukan kami nak bercakap, Allah suruh bercakap. Maka dalam pada ayat-ayat ini kita faham bahawa semua anggota kita akan menjadi saksi ke atas kita atau menjadi saksi untuk kita. Maka dengan itu jangan berani melakukan maksiat dan mungkar, kerana saksi kita ialah a'dha'una. Saksi kita, anggota kita, tak ada orang lain. Mana saksi yang paling dekat sekali. Kemudian penulis-penulis kiraman katibin. Kemudian surat-surat amalan yang akan dibentangkan. Mana banyak sekali hujah-hujah, bukti-bukti yang Allah Ta'ala akan kemukakan kepada hamba-Nya yang beriman dan yang tidak beriman pada hari kiamat. Maka dengan itu marilah kita berhati-hati daripada anggota kita menjadi saksi ke atas kita. Yang kita naknya anggota kita menjadi saksi bagi pihak kita, bahawa kita solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, asyik duk berzikir, ingat ke Tuhan ya, bagi nasihat kepada orang baik-baik, tak ada benda yang buruk dia buat, biar dia jadi saksi kepada kita. Dalam bahasa Arab dia kata syahidun lana, saksi untuk kita, au alaina, atau menjadi saksi ke atas kita. Berbeza tu di antara lana ataupun alaina. Sebab itu ada setengah imam ni dia tukar, Allahumma khtim alaina, tidak alaina, lana. Kalau kita nak Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu perbezaan dari sudut penggunaan lana wa alaina. Jadi Quran yang kita belajar hujjatan lana. Kan dalam doa kita, Allahumma ja'alhu hujjatan lana. Jadikan hujah untuk kita, bukan hujah ke atas kita. Macam mana? Mau belajar Quran, tahu benda tu haram, kamu ambil juga, itu jadi hujah ke atas kita, sebagaimana dalam ayat ini yang menjadi hujah kepada seorang itu iaitulah anggota dia sendiri. Baik para pelajar sekalian, kita baca ayat. Tengok yang ada tafsir Pimpinan Rahman muka surat 1043. Yang Jawi, yang Rumi cari ayat 19 surah Fussilat. Surah Fussilat. Hati-hati kalau Quran hak lama ni
Dia tak ada satu muka. 1044 tidak ada. Quran hak versi lama, versi hak zaman lepas banjir dulu. Kalau cari tak jumpa tu, tengok perhati muka surat 1043 1144 balik. Kita dah lapor ke pihak penerbit JAKIM masa tu. Yang baru ni okey dah rasa. Betul nombor 1045. Kalau hak tak betul tu kena cari dia punya, ada kita bagi kertas dulu photostat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. Tengok muka surat tu. ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Balik semula kita kepada tafsir ayat 19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah hari dihimpunkan musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, na'udzubillah. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanannya masing-masing. Tengok munasabatul ayah. Dia panggil susunan. Indahnya susunan ayat itu panggil munasabatul ayah. Tengok nota di bawah. Nota di perisai ni, iaitu ni perimpinan ni, keindahan dia ada nota kaki itu, penjelasan. Nota di bawah. Setelah diterangkan balasan buruk yang menimpa orang-orang yang engkar di dunia, mana atas dunia pun sudah binasa, dalam ayat yang lepas Allah detailkan tentang kebinasaan kaum Samud. Wa amma Samudu fahadainahum. Alhamdulillah, ana dah kumpul beberapa kategori jenis-jenis azab yang ditimpakan ke atas kaum Samud. Sa'iqah, sayhah, ada 6 ke bawah. Jadi ayat itu menunjukkan semuanya azab, seksaan yang ditimpakan ke atas mereka. Dan juga kaum Ad juga binasa.
Lalu diterangkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya tentang azab seksa yang akan menimpa mereka pada hari akhirat kelak. Jadi Allah SWT sebut dua-dua ayat yang lepas di dunia, ayat yang kita bincang di akhirat, liyahsul minhu tamamul i'tibar, untuk melengkapkan, mengambil iktibar pengajaran sebagai satu peringatan dan amaran. Ingat itu. Dan juga, ini masih lagi dalam munasabah. Setelah selesai daripada memberi peringatan kepada puak kafir tentang kebinasaan orang-orang yang terdahulu, maka Allah SWT beri peringatan pula kepada mereka tentang kebinasaan di akhirat. Jadi ayat ini, ayat yang ke-19 ini, wazkur yawma yajma'ullahu a'dahul kafirin. Ingatlah ketika Allah SWT kumpul balik manusia-manusia yang kufur, yang menentang Allah Azza wa Jalla di dunia dulu, ilan nari fahum yuhsyaru, mereka dikumpulkan neraka, fahum yuzaun, dia kata sauqan anifan, dihalau, ditolak dengan kasar oleh malaikat-malaikat yang begitu garang. Syidadun, ghilazun, Allah Ta'ala gambarkan malaikat penjaga neraka, ghilazun, syidadun, ghilaz maknanya kasar, syidad, backing, kita kata backing, malaikat hak backing, bengis, kasar, ditolak bawa ni ke neraka jahannam, na'uzubillah. Ada malaikat yang baik, malaikat yang jaga syurga, semuanya baik-baik, senyum je dia, salam, salam. Hak neraka backing, biasalah, takkanlah nak apa ni, hudud neraka pun sengih juga, tak pernah sabar. Sebab itulah jaga-jaga kita ni, kalau dia backing sekali-sekala, kita tak boleh marah, sebab nama dia pun jaga. Kita nak suruh jaga sengih semua, orang tak takut pula. Macam kita belajar ni, wadah-wadah tu, sekali-sekala kena celek mata juga ke budak, baru dia takut. Kalau wadah sengih 24 jam, budak pun tak takut. Itu dia panggil gambaran. Gambaran Allah Ta'ala kata penjaga neraka ni ghilazun syidadun la ya'sunallah. Tengok dalam ayat ini, fahum yuza'un. Ada dua ayat lagi tafsir pada ayat ini, para pelajar tadabbur tanda. Dalam surah Maryam ayat 86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Nasuq, mana kita tolak orang-orang jahat itu, puak-puak pergi hatau. Dalam surah At-Tur ayat 13, yauma yud'auna ila jahannama da'a. Yang penting ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu tolak mereka, berkumpulan-kumpulannya dicampur dengan neraka yang begitu kasar. Ini ada setengah pelajar ni, dia budak-budak dia main. Dia duk main jahannama wirda. Wirda tu betul nama orang. Dia main-main ni ayat, jangan main ayat ni. Supaya juga bila dia nak main kawan dia, suruh panggil mula. Dia baca ayat faman ya'mal mithqal. Jadi mithqal tu jadi miskal. Apa dia duduk main dengan ayat Quran? Nak suruh orang miskal dia, jangan duduk baca ayat Quran. Ayat Quran ni bukan untuk dipermainkan. Bukan untuk dipermain-mainkan. Allahu Akbar. Jadi gambaran-gambaran yang begitu dahsyat, bagaimana puak kafir dihalau, ditolak dengan kasar, dengan bengis oleh malaikat-malaikat yang penjaga neraka, na'uzubillah. Telah menjadi satu sunnah Nabi SAW, bila masuk pada ayat-ayat azab, Nabi kita ista'az, minta perlindungan Allah Ta'ala. Kita juga minta perlindungan, kata belakang, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Setiap kali kita dengar neraka, kita sebut doa. Bila kita sebut tentang syurga, kita minta nak syurga, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Jadi kena ingat, itu dia panggil cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila lalu ayat azab dia ta'awaz, bila lalu ayat rahmat dia minta. Baik, kita pergi kepada ayat 20. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim
Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, siapa dua puan ini ditolak oleh malaikat sampai neraka, maka pendengaran, tengah tanda ni belajar, pendengaran dan penglihatan serta kulit, tiga ni alat untuk kita kesan dengan cepat. Maklumat kita dapat cepat melalui tiga ni. Pendengaran, telinga, penglihatan mata dan juga kulit, tu maknanya dia panggil rasa. Kita cepat kita boleh tahu. Kita tahu, panas ni, sejuk. Dia tak rasa dengan mata sejuk panas, rasa dengan tangan. Allahu Akbar. Pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Allahu Akbar. Tanda pelajar dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini tafsir kepada ayat. Ini dipanggil tafsir Quran bil Quran. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, fuad atau hati kita, semua akan ditanya, diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuma banyak dalam ayat-ayat dia akan sebut, Allah Ta'ala akan sebut telinga dulu sebelum mata. Tengok dalam ayat ni, inna sam'a wal basar, telinga, mata. Sebab itu dia kata, kita ni waktu kita lahir, seorang baby ataupun sabi, kanak-kanak, dia akan guna telinga dulu sebelum mata. Kita nak belajar pun kita guna telinga dulu sebelum mata. Belajar batas saja, apakah apa gapo cikgu cakap, baca kata belaka. Lepas tu baru dia kena huruf, dia kena dia punya tulisan, dengar dulu. Kita pun kalau kita pergi belajar, kita dengar dulu. Dengar apa orang cakap. Kemudian kita faham. Tulis, baca, mikir, semua ada. Jadi ayat ni banyak mengajar kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 36. Para jemaah sekalian, tanda ayat ini menjadi satu motivasi besar kepada kita untuk mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Semua anggota kita, al-hawas, panca indera kita dan juga alat-alat pemikiran lain, kana anhu mas'ula, akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat ini Allah Ta'ala ringkas. Dia banyak episod, banyak peringkat di akhirat. Mula-mula dia bercakap. Cakap dulu, mungkin kami tak kafir, kita tak buat. Dia, mulut tu walaupun di akhirat masih lagi nak menipu. Maka ketika itulah Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami tutup mulut dia. Bila tutup mulut telah barulah anggota lain bercakap. Syahida alaihim sam'uhum wa absar wa juluduhum, semua anggota lain akan bercakap apabila mulut sudah tidak lagi bercakap. Dia nak bercakap. Jadi ini yang bahaya kitanya. Kalau kita ambil benda-benda orang, tangan aku je. Tangan ambil, mulut kata tak ambil, tangan kata saya ambil. Kalau kita berjalan pergi tempat maksiat, pergi tempat kemungkaran, kaki jawab saya pergi, mulut kata tak pergi, saya pergi. Atas dunia ni sedap lagi terkelentung dah. Mulut dia bercakap, tangan kaki tak bercakap. Kalau tangan kaki boleh bercakap, senang kita nak tangkap budak-budak ni. Tak. Pergi masjid maya ke tak malam? Pergi, mulut kata, kaki kata tak, nak tidur. Sudah. Jadi bila anggota dia menjadi saksi, kafir marah. Wa qalu li juludihim. Wa qala al-kufar itaban li julud. Orang kafir marah kepada kulit dia. Marah dia. Dia marah kulit dia. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu jadi saksi? Duk diam-diam.
Dia tak boleh ke? Tengok ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan setelah berlaku demikian, anggota dia bercakap, berkatalah mereka puak kafir kepada kulit-kulit mereka, badan mereka. Dia marah. Lima syahid teman, kamu, mengapa kamu jadi saksi terhadap kami? Duk dia lah mu. Nak kecek. Kata kecek, mana nak bercakap juga mu ni. Marah dia tu. Kulit tahu belaka. Akulah dulu gini saksi. Allahu Akbar. Kulit pun jawab. Mu jangan pelik pelajar-pelajar gini. Macam mana kulit boleh bercakap ni? Mana mulut dia? Allah Ta'ala suruh dia bercakap. Kulit kata apa? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap suatu pandai berkata-kata. Kita ni bila balik kepada Allah, tak usah pelik lalu. Hari ni pun Allah nak tunjuk apa? Nak tunjuk bukti. Kulit-kulit, mulut, tangan, kaki akan bercakap di akhirat esok. Dengan adanya alat gadget kita dalam poket. Gadget kita ni dia ada mulut. Ada mulut. Ada lidah. Tapi dia boleh cakap. Boleh cakap tak? Boleh kecek. Ni ada sistem budak-budak duk main dalam handphone ni. Gapo dia program apa? Kita tanya dia boleh jawab balik. Gapo program tahulah. Telefon ni kalau dia ke budak jadi kerja. Boleh kau orang tua tak tahu kelakuan habis dah. Sebab itulah kalau bagi handphone kau mak kau ayuh nak pergi masjid ajar. Nak masuk masjid tekan hok ni hok tak bunyi ni. Kalau tidak gak alah dah lah lagu pelik-pelik kau mak tengah duduk semaya cucu telefon. Ya pak tok imam golek kepala main dengan telefon cucu. Baik. Mana alat-alat gadget yang ada di depan mata kita ini menjadi saksi bahawa senangnya kata di kulit antaqanallah, Allah yang berkuasa menjadikan tiap satu pandai berkata-kata. Tuhan suruh aku bercakap. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menciptakan kamu pada mula-mula dulu. Kita tak ada jadi ada. Dan kepada Allah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Allahu Akbar. Dalam tafsir ayat ini ada dua ayat lagi. Tanda ni pelajar. Maknanya kulit kata nataqna bighairi ikhtiyarin minna. Kita bercakap ni bukan kita nak bercakap, Allah suruh bercakap. Aku cakap. Dalam surah An-Nur, tanda pelajar, surah An-Nur ayat 24, Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari menjadi saksi ke atas mereka lidah dia, tangan dia, kaki dia. Cerita ni tak sebut, dalam ayat ni tak sebut kaki, tambah kaki lagi. Dalam surah Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau baca surah Yasin, kalau tak ingat ayat ni juga, rugilah kita. Baca nak tiup ayat ya, nak tiup air, bukan tiup hati kata orang. Kita baca Quran ni nak tiup hati, bukan sekadar nak tiup air. Ya. Ni tidak air penuh ni. Allahu Akbar, main nak tiup air. Baca Yasin tak faham juga, kita kata rugi. Dalam hadis yang panjang, tanda ni pelajar. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dhahika. Tiba-tiba Nabi ketawa. Para pelajar ingat, bila sebut Nabi ketawa, dia tak ketawa berdekah-dekah. Ha tak ada. Tu geng kedai kopi lah gitu. Nabi kita paling tinggi dia ketawa, senyum, nampak gigi taring dia. Itu ya paling luas. Hak lain tak ada. Hak duk sengih, hak duk kuak-kuak ni,
Itu bukan gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gaya kedai kopi nama dia. Nabi tanya, hal tadruna mimma adhak? Bila Nabi ketawa, Nabi tanya sahabat, mu tahu kenapa aku suka? Sahabat ni beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna Allah wa rasuluhu alam. Allah Taala yang Maha mengetahui. Sahabat-sahabat ni, para pelajar, bila Nabi tanya, dia akan jawab Allah wa rasuluhu alam. Allah Taala dengan Rasul yang tahu. Kamu ni kalau ustaz tanya jangan jawab lagu ni. Nah, lama tanya, faham tak? Allah Taala yang Maha. Oh, jadi markah kosa lah jawab dia. Sahabat yang ta'addab, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu Nabi nak cakap apa. Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, hadis ni panjang. Berapa kali dah kita dah ulang hadis ni. Cuma yang naknya pada hari kiamat esok apabila manusia ni bercakap tentang banyak benda yang dia bercakap, kemudian dia nafikan, fayuhtamu ala fih. Ketika itu Allah Taala tutup mulut orang yang bercakap. Fayuqalu li arkanihi intiqi. Anggota dia, semua anggota bercakap jadi saksi. Qala fatantiqu bi a'malihi. Maka semua anggota itu akan bercakap, memberitahu apakah amalan dia. Hadis ini adalah Muslim. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, panjang hadis ni. Tapi kita nak potong setakat yang kita nak je. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah tentang mimpi Nabi SAW yang panjang. Di akhir hadis tentang munafik. Munafik ni bila sampai ke dia, di akhirat dia kata, Ya Rabbi, amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulik. Wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Panjanglah dia. Dia kata kami beriman, kami solat, kami puasa. Allah Subhanahu wa taala kata mu ni di akhirat nak menipu juga. Fayuhtamu ala fi. Kemudian Allah Taala perintahkan malaikat tutup mulut dia ni. Mulut munafik ni cakap tak tahu apa. Maka ketika itulah diperintahkan supaya anggota-anggota dia bercakap, fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu. Paha dia, daging dia, tulang dia semua bercakap. Wa dzalika liyu'dhira min nafsi wa dzalikal munafiq, dzalikal munafiq. Itu buat munafik. Dia masih lagi nak kelentong Tuhan di akhirat esok, munafik. Tak pada atas dunia lagi bercakap belik. Hadis dalam Muslim. Satu lagi hadis ni pendek ya. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yu'ribu an ahadikum fakhidhuhu. Di antara tempat yang awal bercakap paha dia. Hadis ini dalam Musnad, diriwayat oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Tirmizi bi sanadin hasan. Maknanya dia kata di antara anggota yang awal bercakap paha. Sebab paha dia menjadi saksi utama. Perzinaan, liwat, benda-benda yang bahaya-bahaya ni dekat situ, maka paha tu menjadi saksi. Kita kata kita minta selamatlah dengan Allah Taala daripada anggota kita menjadi saksi ke atas kita dengan perkara yang tidak baik. Habis macam mana kita tak mau dia jadi saksi? Jangan buat benda tak baik, dia saksi yang baik. Itu ya kita atas dunia ni bersiap sedia. Baik. Mari kita pergi kepada ayat seterusnya. Panjang tak habis ayat ni. Maka kulit tu kata, Allah yang menciptakan kamu dulu daripada tak ada. Kulit bagi ceramah pula dah ke tuan dia. Wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembalikan kepada Allah setelah kamu mati. Fayujazikum ala a'malikum, Allah Ta'ala balas dengan amalan yang kamu lakukan itu. Tulis pelajar, tanda ya. Sebagai rekod, orang panggil rekod tadabburnya. Tafsir kepada ayat ini ada 4 ayat lagi. Tulis yang pertama surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maknanya ayat ni peringkat kejadian manusia. Dulu tak ada, mati, hidup balik. Summa ilaihi turja'un. Jadi poinnya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 36,
wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Orang mati akan hidup balik, kembali kepada Allah. Ada lagi ayat lain, tanda pelajar. Surah Ar-Rum ayat 11 dan surah Al-Maidah ayat 105. Naknya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah di antara hikmah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita zikir bangun tidur. Ingat tak? Bila bangun tidur kita baca apa? Baca apa weh? Kuat sikit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Biarnya bangun hok ngangot kok tu. Alhamdulillahilladzi ahyana belakang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji Allah Taala yang telah menghidup mati pak kita mati, wa ilaihin nusyur. Itu besar. Dan kepada Allah kita akan kembali. Manusia ni kalau dia khabar, dia sedar kita kembali kepada Allah, kita tak akan buat, kita tidak akan langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Orang duk langgar-langgar tu sebab apa? Sebab dia terlupa dia nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat 22. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi itu. Mana Allah gambar di sini manusia ni, waktu dia duduk atas dunia dia tak memikir, dia tak takut kau telinga, mata, kulit akan jadi saksi. Sebab dia tak percaya bangun semula. Mana ada bangun? Kita sudah jadi tanah. Kulit-kulit semua dimakan oleh ulat. Ada pula bangun semula. Oleh kerana mu tak percaya, kamu pun tak yakin dengan bangkit semula. Jadi ayat ini, para pelajar sekalian, kita tengok kepada sabab nuzul. Tanda pelajar. Ayat ini ada sabab nuzul, sebab turun ayat. Dia menariknya bila kita belajar sabab nuzul, kita tahu kisah. Kenapa ayat ini turun? Kalau dalam hadis dia panggil sababul wurud, sebab terbitnya hadis itu. Sabab nuzul. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dengar ni cerita sedap ni. Awal. Tengok dengar cerita ni. Ibnu Mas'ud cerita, ijtama' 'indal baiti thalathatu nafar. Berkumpul dekat Kaabah 3 orang. Quraisyani wa Thaqafi. 2 Quraisy, seorang lagi Bani Saqif. Saqif tu mari di Taif. Kalau kata Thaqafi, orang mari daripada Taif tu Saqif. Ada riwayat kata 2 Saqif, seorang Quraisy. Tak apalah berapa orang, yang penting 3 orang dia. Gambaran mereka ni, 3 orang ni, qalilun fiqhu qulub. Maknanya orang ni orang tak pandai mana ni. Orang tak pandai, orang kampus sangat. Kathir, ni sensitif. Kathiru syahm butuni. Banyak lemak perut dia tu. Tak ada apa dah lebih. Pakai kepeh perut belakang tu. Faqal ahaduhum, salah seorang daripada 3 orang ni kata, Atarawnallaha yasma'u ma naqul. Allah dengar kau apa yang kita cakap ni. Dia duk buat apa dia. Wa qala al-akhar, jawab sekawan dia, yasma'u in jaharna. Kalau kita cakap kuat dia dengar. Kalau cakap perlahan dia tak dengar. Lagu tu dia ingat kita Tuhan tu macam pak cik dia. Kata di seorang lagi, in kana yasma',
Kalau dia dengar bila kita bercakap kuat, dia dengar juga bila kita cakap perlahan. Dia Tuhan. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Taala turun ayat ni. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu alaikum. Kamu semasa di atas dunia dulu, mu tak sangka Allah Taala tak tahu, tak ada saksi ke atas kamu, kulit kamu, telinga, mata, kulit kamu. Sebab apa? Sebab mu kata Tuhan tak dengar. Tuhan tak tahu apa. Ini turun ayat Quran ini, tulis asar ataupun riwayat Ibnu Mas'ud ini rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim. Baiklah. Mana hasil daripada manusia tak percaya kepada bangkit semula, dia pun tak percayalah akan dihisap, akan dihitung, anggota dia akan jadi saksi, tak percaya belaka. Walakin tengok ayat-ayat seterusnya, ayat 23. Walakin zannukumul ladzi wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Allahu akbar. Dan sangkaan kamu, apa dia sangkaan kamu? Mereka manusia ni tak hidup balik atas dunia. Sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu, ialah yang telah membinasakan kamu dengan sangkaan kamu yang salah itu. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kamu dari orang-orang yang rugi. Jadi bila kamu atas dunia dia tak percaya, rugilah di akhirat. Kita yang sudah percaya ni, percaya sengoti ke, percaya juga kadang-kadang ada juga tak percaya. Ana yakin tuan-tuan dan puan-puan semua percaya kita akan bangkit semula, kita akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi persoalan kitanya, kemantapan, kepercayaan kita tu setakat mana? Dia panggil on off sekarang ni. Macam lampu kelip tepi jalan. Lap. Mana waktu dia nyala, iman kita kuat, kita pun tak berani buat maksiat. Tak boleh. Waktu kawan-kawan ajak membawang, terlupa ke Tuhan. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat. Itu masalah kita. Sepatutnya kita, orang yang beriman, yang mantap iman dia, sama je lah. Kawan ajak ke, siapa dia ajak ke, yang penting bagi dianya, tak boleh buat maksiat, tak boleh bercakap karuk, sebab semuanya Allah Ta'ala tahu. Baiklah, kita tamatkan ayat kita dengan, tamat perbincangan dengan ayat 24. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Oleh itu, sama ada mereka bersabar, menderita azab, atau sebaliknya, maka sama saja. Kerana nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka memohon peluang untuk mendapat keredaan Allah, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonannya. Di mana di akhirat esok sudah tidak ada lagi permohonan-permohonan, yang adanya keputusan. Permohonan sudah tidak ada. Mau nak apa? Kamu nak insaf, kamu nak sedar, ni atas dunia. Di akhirat esok sudah tidak ada masa. Dalam ayat ini dihurai juga dengan ayat surah Ibrahim, tanda pelajar. Surah Ibrahim ayat 21. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama ya. Mu sabar ke tak sabar, tak ada tempat nak lari. Tak ada tempat nak lari, duduk situlah kita. Dalam surah At-Tur ayat 16, islauha, masuk neraka. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sama ya. Mu sabar ke tak sabar, semua kena azab belaka. Kita kata na'udzubillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil.
ayat yang terakhir kita ni, wa in yasta'tibu, manakala mereka nak minta keredaan Allah Ta'ala, nak minta maaf, nak minta taubat, fama hum minal mu'tabin, mereka bukan lagi layak untuk menerima permohonan yang mengemukakan permohonan tersebut. Jadi ayat ini ditafsir dengan ayat suratul Ghafir. Ya, kopi yang baru kita baca baru ni, ayat 49, ayat 50, wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'azab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi ayat ni ketika mereka duduk dalam neraka, dia minta dengan penjaga neraka, ringanlah sikit, mintalah rayuan dengan Allah. Jadi apa ni, penjaga neraka pun marah balik, tempelak dia panggil. Atas dunia dia ada tak Rasul datang? Ada. Habis kau buat apa? Dia kena marah pula. Kita dah bincang dalam ayat dulu, kita kata azab ahli neraka ni dua, azab fizikal dan azab mental dia. Ni. Wallahu alam. Tamatlah, alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita 5 ayat 19 sehingga 24 dalam siri yang kita bincang ini. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita pindah ke mengutip faedah. Ini penting dalam kita mengaji ni. Kalau kita belajar, kita tak lihat kesimpulan daripada ayat yang kita belajar, kita akan balik tak tahu apa. Mengaji apa hari ni? Quran. Tafsir. Ustaz kata apa? Allahu alam. Habis cerita. Sebab kita tidak fokus dalam belajar. Jadi sekarang ni, para pelajar sekalian, mari kita pergi cari faedah. 5 faedah dalam ayat ini. Kalau nak banyak pun boleh. Tapi kita ambil masa yang singkat, 5 faedah. Faedah yang pertama, tulis ni. Faedah yang pertama daripada ayat ayat 20. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa julum bima kanu ya'malun. Mana bila orang-orang ahli neraka mari, dia tutup mulut, kulit anggota dia menjadi saksi. Ayat ini syahadatu jawarihim, yang menjadi saksi kepada mereka iaitulah anggota dia, mata, telinga, mata dan kulit. Dia panggil syahadatu takzib waftidah, saksi mereka bohong dan mendedahkan, membongkar rahsia mereka. Mulut jawab dak. Mulai mata kata dak apa? Aku saksi. Telinga kata dak apa je tidak. Semua anggota dia bercakap. Inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Kita bimbang, kita hari ini bercakap banyak, tapi kita tidak bimbang, tak menaruh kebimbangan bahawa percakapan kita itu mengundang bala besar kita di akhirat esok. Allahul musta'an. Cakap ya kita. Kita tak cakap dah ustaz. Nah, kita main forward dia panggil ni. Sama je. Cakap dengan mulut ke, bercakap dengan tangan ke? Cakap dengan tangan ni salah satu daripada manifestasi surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Anggota kita akan menjadi. Allahu akbar. Kita ambil ayat ni, tulis besar-besar kepada mata kita. Semua anggota kita akan jadi saksi di akhirat esok. Kalau tak ada orang lain jadi saksi pun, anggota kita akan saksi ke atas kita. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung daripada dia menjadi saksi yang tak baik. Kerana itu para ulama mengatakan, tulis ni kata-kata motivasi daripada ulama tadabbur. Dia kata apa? Suratan amalan kita. Tulis. Suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah nanti, kitalah penulisnya. Mu nak baca apa di depan Tuhan nanti? Awak nak baca apa? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca yang buruk, tulis yang buruk. Mana tulis apa? Tulis yang baik macam mana? Tak payah menulis. Kan? Kita buat tu maknanya malaikat tulis lah. Itu ibarat kata. Suratan amalan kita di akhirat esok, kitalah pun yang kita akan baca depan Allah, kitalah penulisnya. Baik, kita pergi pada yang kedua.
Dalam ayat ini dia kata apa? Huwallazi huwa wa huwa khalaqak, ayat 21. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah yang menjadikan kamu peringkat awal dulu. Awal dulu kita tak ada. Allah ada kat kamu. Kata di bahasa tadabbur kata jawazu isti'malil adiyatil adillah al-aqliyah. Harus kita menggunakan dalil akli untuk nak memahami kuasa dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Mu dulu tak ada ya? Tak ada. Sekarang ni ada? Ada. Sebab itulah orang Badui bila dia belajar tauhid, simple je bagi dia. Dia kata al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada tahi unta, mana adalah unta? Bijak dia. Mana bila ada dunia ini, ada pencipta. Senang. Sebab itu kata di para ulama Ahlus Sunnah, dia kata dalam bab tauhid, bab akidah, kita tak boleh taklid kepada orang, kita kena yakin. Macam orang ni, orang mau beriman. Mana dalil ada Tuhan? Ayah aku kata Tuhan ada. Tak jadi. Ayah dia kata, bukan dia. Habis kita sendiri kena jawab. Mana dalil ada Tuhan? Ada makhluk. Ada alam ini, ada pencipta. Gitu. Apa yang payahnya? Yang ada payah. Jadi dia kata dalam ayat ini jawazu isti'malil adillah al-aqliyah. Jadi kita kata kita dulu tak ada, sekarang ni ada, jadi itu dipanggil dalil akli. Jadi kita kena belajarlah ilmu-ilmu tentang ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, Tuhan kata apa? Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kamu akan dikembalikan. Isyaratun ilal hikmah. Ayat ini juga menjadi hikmah kepada penciptaan makhluk. Bahawa makhluk ini Allah cipta, Allah uji kita. Dia panggil taklif. Allah uji kita, nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Tuhan tak tanya aku nak tengok siapa yang paling comel, yang paling lawa, yang paling smart, yang paling handsome. La, dia kata siapa yang baik amalan. Jadi oleh kerana kita yakin, tulis ni pelajar. Oleh kerana kita yakin, kita akan kembali kepada Allah. Fasta'id lihadzal ruju'. Buatlah persiapan untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 223, Allah kata wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Takutlah kepada Allah, ingatlah mu akan jumpa dengan Allah, terimalah kabar gembira bagi orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang yakin, yang percaya kepada Allah. Mereka ini akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ayat wa ma kuntum tastatirun. Kamu sebenarnya tak takut kepada anggota kamu ni jadi apa? Jadi saksi ni sebab apa? Sebab kamu tidak beriman. Sebab kamu tak beriman. Bila dia tak beriman, dia tak takut. Takut apa? Bagai tak ada. Seolah-olah benda tu tak berlaku. Tak ada di dunia ni. Maka dia pun tak takut. Dia pun tak takut. Kata di ulama pendidikan, usulul ihsas, tulis ni, usulul ihsas salah satu. Asas kepada panca indera yang kita nak rasa ni, 3 perkara. As-sam'u wal basaru wal mas. Telinga, mata dan sentuhan. Sebab tu Tuhan kata sam'ukum, absarukum, juludukum. Kulit kita tu sentuhan dia panggil. Mas, kita tahu. Sebab tu orang tak nampak mata pun, orang buta pada ingat sentuh dengan tangan. Ni tahu panah. Macam-macam dia punya kelebihan. Jadi puak-puak kafir ni dia tak percaya. Sebab apa tak percaya? Dia tak percaya sebab dia kata Tuhan tak ada apa-apa. Tuhan pun tidak ada bagi dia. Ataupun ada Tuhan tapi tak ada ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita orang beriman yakin dan percaya. Maka dengan sebab itulah mereka berani buat segala perkara dia kata Tuhan tak tahu. Kita yang tahu Tuhan tahu ni pun kadang-kadang duk main macam bukan tak tahu, macam tak tahu. Berani buat maksiat tu.
Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada faedah yang keempat. Dalam ayat ini juga, wa ma kuntum tastatirun zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum fa al-ardakum fa asbahtum minal khasirin. Tulis ayat ini fihi tambihun, suatu perhatian bahawa bagi orang mukmin jangan hilang daripada kepala dia sifat Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, jangan hilang daripada kepala kita. Kalau hilang hak ni, orang panggil macam kapal terbang hilang daripada radar. Radar mana? Radar, radar tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla kita ni. Radar berani buat maksiat ni punca mari daripada mana? Mari daripada kita terlupa Allah Ta'ala yang maha mendengar. Karena itulah anda baca dalam sirah Salafus Saleh. Salafus Saleh ni ulama-ulama yang soleh. Di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tulis tuan-tuan. Kata-kata Hasan Basri. Hasan Basri ni mati pada tahun 110. Kata-kata yang dikeluar oleh Al-Imam At-Tabarani. Dia kata, qala Al-Hasan, inna qawman. Ada beberapa kaum alhathumul amani. Mereka telah dilarangkan, dilalaikan oleh angan-angan. Hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Allahu Akbar. Mereka mati, dia tak bawa kebajikan. Asyik dia berangan-angan je. Aku ni nanti tua, nak beramal. Nanti pencen, nak belajar. Nanti free, nak ngaji Quran. Nanti wajah al-malak. Saya mari pada malakul maut, habis cerita. Dia Hasan Basri kata, mereka terlalu banyak angan-angan hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanah. Allahu Akbar. Jadi dia keluar daripada dunia, tak ada lah kebajikan. Maknanya, dan terlalu mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla sampai peringkat dia berani buat maksiat. Tak apa, Tuhan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berapa ramai ahli-ahli maksiat dulu. Dah, sekarang ni mati dengan husnul khatimah, mati depan Kaabah, mati di Madinah, mati tengah salat. Dia dulu gini-gini. Sedap awak punya analisa. Mana tahu? Kan? Kita ingat ke semua orang yang jadi baik tak baik dulu mati dalam keadaan. Kita kena letak kita ni sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Janganlah sebab angan-angan kosong keluarlah dia. Allahu Akbar. Keluar daripada dunia, tidak ada kebajikan bagi dia. Baiklah. Kita tamatkan ke perbincangan kita yang seterusnya. Apabila mereka terlalu mengharap-harapkan, manusia yang sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, kita perhatikan bahawa bila kita ni terlalu meletakkan pengharapan yang tinggi, orang ni berani buat maksiat. Habis yang betulnya macam mana? Tulis yang betul. Kita kena al-khauf war-raja. Ar-khauf war-raja. Ayat Tuhan kata, wa zalika dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum. Kamu duk sangka dengan Tuhan tu baik, Tuhan pemaaf, Tuhan pemurah. Akhir sekali kamu tak beramal, fa asbahtum minal khasirin. Kata di ulama pengkaji tafsir tadabbur kata, i'lam anna asbabad dalal. Sebab-sebab kesesatan dalam berakidah semuanya mari daripada fasadit ta'ammul. Rusak cara pemikiran dia. Cara dia mikir rusak. Mudah percaya kepada benda pelik-pelik ni. Mudah percaya. Tak sekali orang tabah ini wali besar, Sultanul Aulia, habis pakat cium kaki, pakat cium lutut belaka. Sebab Sultanul Aulia. Walaupun orang ni langgar syariat, SOP syariat, kata orang ke laut, tak ada SOP. Tapi oleh kerana ditabalkan dengan tabalan yang besar, habis kita manusia jadi terperangkap. Maka dengan ini, para pelajar sekalian, kita berjalan ni mengikut dalam kaedah besar bahawa kita atas dunia ni kena duduk di antara al-khauf war-raja, di antara takut dan mengharapkan. Kalau tidak, kita akan jadi kecundang. Terlalu takut, dia akan jadi manusia was-was, menggigil tak tahu pasal. Terlalu berani, dia akan jadi manusia keras kepala, tak dengar kata, sebab dia kata Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang,
dia pun tak semaya pun tak apa. Nanti aku dah tua-tua aku taubat. Berapa ramai ahli maksiat dulu sekarang ni sudah jadi pendakwah pun setengahnya. Jadi itulah kematian-kematian yang diviralkan. Ini contoh-contoh orang-orang yang dulu begini lara mati dalam keadaan baik. Kemudian ambil pula orang-orang yang baik-baik pula mati dalam keadaan buruk. Mati baik terbakar lah, mati aksiden kereta, mati masuk dalam air lemah. Kita kata subhanallah, syaitan ni dia bijak. Dia main benda-benda viral macam ni supaya manusia hilang kepercayaan, hilang identiti, terlalu menyalahgunakan zannukum bi rabbikum, salah sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita duduk di atas landasan yang tepat, iaitulah al-khaufu war raja, takut dan mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita, insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 25 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.